Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai algoritma, pseudocode dan carta alih bagi RBT tahun 4. Baik, sekarang mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan algoritma. Algoritma ni senang ceritanya dia ialah satu proses ataupun langkah-langkah untuk awak selesaikan sesuatu masalah ataupun tugasan. Maksudnya kalau awak ada masalah apa-apa ataupun kita nak selesaikan apa-apa tugasan, so ada step by step dia, itu kita panggil dia sebagai algoritma. Okey, kalau kita tengok kat sini, algoritma ni dia boleh dijelaskan melalui pseudocode dan carta alih. Maksudnya daripada langkah-langkah tadi kita boleh tukarkan dia untuk kita tengok dengan lebih mudah dalam bentuk pseudocode dan carta alih. Okey, sekarang katakanlah kita ada masalah, kita nak sediakan air teh. So, algoritma untuk sediakan teh. Algoritma ni ataupun langkah-langkah dia lah. Okey, so langkah-langkah yang pertama ialah mula-mula masukkan air ke dalam cerek elektrik dan panaskan air sehingga mendidih. Okey, kemudian tuangkan air panas tadi ke dalam teko. Masukkan seuncang teh ke dalam teko, rendamkan dan biarkan seketika sehingga air bertukar warna perang kekuningan. Keluarkan uncang teh dan masukkan gula. Kacau gula sehingga larut. Dan yang terakhir, kita tuangkan teh ke dalam cawan. Okey, itu adalah algoritma ataupun langkah-langkah untuk kita sediakan teh. Okey, boleh faham algoritma ataupun langkah-langkah untuk kita selesaikan sesuatu masalah. Mana masalah kita tadi nak buat teh. Okey, seperti mana yang cikgu terangkan tadi, algoritma ni kita boleh tukarkan dia ataupun kita boleh tunjukkan dia dalam dua bentuk, iaitu pseudocode dan carta alih, supaya langkah-langkah tu kita dapat tengok dengan lebih jelas. Okey, so kita tengok dulu apa itu pseudocode. Okey, pseudocode ni sebenarnya dia lebih kurang sahaja dengan algoritma. Okey, kita tengok maksud dia. Satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Okey, pseudocode menunjukkan langkah demi langkah. Sama tadi kan, algoritma pun langkah demi langkah. Melaksanakan tugasan dari mula hingga tamat. So, maksudnya pseudocode ni sama sahaja dengan algoritma. Cuma yang berbeza ialah cara penulisan. Di mana pseudocode dia mesti ada perkataan mula dan perkataan tamat. Dan seterusnya kita cuma ambil ayat depan tu ataupun perkataan depan dia mesti kata kerja. Okey, cikgu tunjukkan contoh. Okay, kalau boleh tengok kat sebelah kiri atas tu, itu algoritma, dan yang besar ni pseudocode. Okey, dia cuma ringkaskan balik sahaja daripada algoritma. Okey, dia macam cikgu kata tadi, dia mesti ada atas ni mesti perkataan mula dan diakhiri dengan perkataan tamat. Okey, tengok pula dia punya perkataan awal. Okey, setiap langkah ni perkataan awal dia mesti ialah kata kerja. Masukkan, panaskan, tuangkan, masukkan, rendamkan. Okey, semua kata kerja. Okey, awak cuma olah balik ataupun kita ringkaskan balik daripada algoritma tadi. Sebagai contoh, yang pertama, okey, kalau algoritmanya tulis mula-mula masukkan air ke dalam cerek elektrik dan panaskan air sehingga mendidih. Itu ada dua kerja dia buat itu. So, awak ambil satu saja. Okey, masukkan air ke dalam cerek. Yang kedua baru panaskan air sehingga mendidih. Okey, so algoritma kata kemudian tuangkan air panas tadi ke dalam teko. So kita tukarkan. Tengok dalam pseudocode dia, tuangkan air panas ke dalam teko. So kemudian tu kita buangkan. Okey, yang seterusnya masukkan seuncang teh ke dalam teko. Pseudocode pun sama. Masukkan seuncang teh ke dalam teko. Okey, dan seterusnya dan biarkan seketika sehingga air menjadi perang kekuningan. So tukarkanlah, rendamkan dan biarkan sehingga air tukar menjadi perang kekuningan. Okey, boleh. Okey, itu pseudocode So dia benda yang berkaitan pseudocode dengan algoritma. Kita ambil kata kerja sahaja untuk pseudocode. Okey, sekarang kita tengok pula kepada carta alih. Okey, carta alih ni pun mudah sebenarnya. Dia ialah langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk grafik. Langkah-langkah yang sama juga, cuma kita terjemahkan dia dalam bentuk grafik ataupun gambar rajah supaya lebih mudah kita tengok. Okey, simbol dalam carta alih dihubungkan dengan anak panah. Okey, kita akan tengok dalam bentuk carta lah, dalam bentuk gambar rajah. Baik, kita tengok contoh dia. Okey, ini adalah carta alih untuk tadi masalah kita tadi, algoritma yang buat teh kan, langkah-langkah buat teh. So kita sediakan dalam bentuk carta alih. Okey, dia senang sahaja. Kita cuma copy paste ataupun kita salin sahaja balik yang pseudocode tadi dalam carta kita ni. Cuma yang awak kena ingat ialah bentuk-bentuk dia lah. Okey, bentuk-bentuk dia awak kena ingat. Yang mana bentuk bentuk untuk mula, dia punya bentuk dia ialah bujur. Okey. Kalau ini pula bentuk macam apa ni? Bentuk rhombus lah kita panggil, ataupun dia macam segi empat tepat tapi dia punya sisi dia sengit.
Okey, yang itu bentuk untuk input ataupun output. Apa maksud input dan output ialah apa benda yang awak masukkan dalam kita punya contoh macam ni nak buat itik. So apa benda yang masuk dalam cawan dan awak keluarkan daripada dalam cawan, itu bentuk dia mesti macam ni. Bentuk dia sengit macam ni. Okey. Kalau bentuk dia segi empat tepat apa? Ini ialah proses biasa. Dia tak ada masukkan apa. Contoh macam ni panaskan air. Adakah awak masukkan apa? Tak ada kan? So dia bentuk dia segi empat tepat ataupun rendamkan. Okey, ini ialah proses biasa. So bentuknya ialah segi empat tepat. Mula dan tamat bentuknya mesti bujur dan ada anak panah. Anak panah tu menunjukkan kepada aliran proses. Okey, boleh faham? Okey, ini contoh untuk yang carta alih bagi nak buat teh. Okey, ini bentuk yang cikgu sebutkan tadi, simbol geometri. Okey, nampak ni. Bujur macam ni, bujur bentuk dia cikgu tak tahu nak sebut. Dia macam segi empat tapi hujung dia lengkung macam tu. Okey, itu fungsinya ialah untuk mula dan tamat. Mula dan tamat mesti gunakan bentuk ni. Okey, dan seterusnya ialah aktiviti atau proses bentuk segi empat tepat. Okey, bentuk yang cikgu kata tadi macam segi empat tepat tapi sisi dia sengit sikit. Okey. Itu input ataupun output ataupun apa benda yang kita masukkan dan kita keluarkan. Okey, anak panah tu merujuk kepada aliran proses. Okey, ini bentuk-bentuk yang awak mesti guna. Awak tak boleh suka-suka hati awak input kita letak bentuk lain, proses letak bentuk lain. Tak boleh. Kita tengok contoh yang berdasarkan sudokod ni. Okey, mula. Okey, mula dia buat bentuk macam ni. Sudokodnya dia punya carta alih bentuknya macam tu. Okey, yang seterusnya bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur proses yang biasa. So bentuk segi empat tepat. Okey, bersihkan diri, pakai baju sekolah. Ini semua adalah proses yang biasa. So dia tak ada input ataupun output. Okey, so tak adalah bentuk yang sengit tu. Okey, so awak kena nilaikan. Okey, jadi setakat ini sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dan bezakan algoritma, sudokod dan carta alih. Okay, so nanti cikgu akan bagi tugasan dalam grup WhatsApp. Okay, cikgu nak awak siapkan dan hantar dalam grup Telegram RBT tahun 4. Okay, itu sahaja. Selamat belajar. Kita jumpa lagi kelas minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum.